Yang keempat ialah sifat meraihkan semua ahli yang berbagai latar belakang. Status pendudukan dan tahap akademik adalah perlu. Yang keempat, nak macam mana mengukuhkan ukhuwah kita. Kita ni kena raih pasal di kalangan ahli kita ni tuan-tuan yang berbagai-bagai latar belakang. Sama ada dari segi kedudukan, keuangan dia, taraf pencapaian akademik dia, bagai-bagai. Bukan sama mustawa kita, bukan sama, bukan sama standard kita ni. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang hebat, ada yang kurang hebat. Ini mustawa kita tak sama. Sebab tu kita kena meraihkan. Kena meraihkan. Jangan kita, orang kata apa, kita mudah mengeluarkan kataan bodoh jika ahli yang buat tadi dia laksanakan dengan tak betul. Tak ada. Kita suruh buat kerja lain, dia buat kerja lain. Nak buat macam mana? Tahap dia tu setakat SRP. Tapi dia hak benda-benda hal dia boleh buat banyak. Kita suruh dia buat. Tapi kalau kita suruh dia merancang, tak boleh. Dia nak mikir tak boleh. Tapi dia sebagai seorang yang ahli yang cukup baik bekerja. Cukup baik bekerja. Tapi untuk kita nak beri kepada dia perancangan, tak payahlah. Saya banyak jumpa manusia-manusia tempat lain. Kalau kita suruh bagi kepada dia, Allah, memang tak jadi. Tapi dia sebagai seorang yang petugas yang baik. Bila kita suruh, dia buat. Bila kita suruh, dia rancang, kena buat ni. Kita tak ada. Tak ada buat. Tapi itulah tahap dia. Ada tahap betul. Jangan marah lah kan. Itu kemampuan dia belum buat. Ada hal lagu sangat. Orang punya lagu lebih pada lajak. Itu pun lagu ada kena raih kan. Dia lajak sangat, terlampau cerdik sangat. Ayah dia. Dia ni lah jemaah, jangan duk orang panggil kaedah yang kita kena pegang. Biarlah kita bodoh tapi orang boleh ajar. Jangan kita cerdik, orang tak boleh menumpang. Biar kita ni bodoh tapi orang boleh ajar. Dan kalau kita cerdik pula, orang boleh tumpang ilmu kita. Ini yang paling baik. Yang kita tak maunya, kita bodoh. Dia sombong. Bodoh sombong. Tak boleh orang nak ajar kita. Apa yang kita nak bagi tahu, semua saya tahu dah, pengalaman saya semua dah buat dah. Bila kita tanya, yang tak boleh buat. Itu orang panggil bodoh sombong. Itu tak boleh belajar. Hal satu lagi pula, cerdik tak boleh menumpang. Dia seorang yang cerdik. Hak yang kita cadang semuanya dia terima belakang. Ini idea lama. Hak idea baru apa? Idea baru kita sama fikir. Hak kita fikir dia kata idea lama. Hak yang kita nak suruh kita tanya ada idea baru, dia kata hak kita kena fikir lama. Ini orang panggil apa? Cerdik tak boleh menumpang. Biarlah kita ni menjadi orang yang cerdik tapi boleh orang lain tumpang tuah kita. Ataupun kita orang yang bodoh tapi orang yang boleh tunjuk aja. Baik. Jadi sebab itu kita ni kena raihkan. Orang yang bersama-sama dengan buat kerja jamaah ni kena raihkan. Dia punya tahap kebolehan dia sebagainya kita kena raihkan. Allah Ta'ala. Maknanya kita tak boleh nak anggap orang kata tahap dia tu sama macam kita. Macam Nabi sebut hadis, dia kata apa? An-nasu ka'ibil mi'ah takadu lam tajid rahim. Manusia ini seperti mana 100 ekor unta. Hampir sukar kamu nak dapat seekor unta yang menjadi kuda tunggangan kamu. Maksudnya ialah 100 ekor unta yang banyak tadi, tapi kau nak pilih seekor unta pun nak jadi kuda tunggangan itu cukup payah. Sama juga kita. Manusia yang ramai, bukan semua yang mempunyai kehebatan yang hebat. Kehebatan.
Kata kita lah alifah kat sejuta nak cari kehebatan ilmu macam Tok Budi Hadi. Setakat hari ni lah, setakat hari ni. Mungkin lepas dia meninggal nanti ada orang timbul. Setakat hari ni tak ada lagi. Dia mungkin hari ni apabila dia ada mungkin terlindung. Mungkin so dia tak ada pusat udara muncul kan, tak tahu kan. Jadi kita kata itu orang sebut tadi apa, macam dulu lah zaman Datuk Asri Haji Muda almarhum. Orang kata kalau tak ada Datuk Asri ni tak ada dah. Apa? Nama orang memimpin pan. Seolah-olah macam dia kata apa, tak ada masa depan. Tiba-tiba bila dia meninggal, ada lagi orang lain muncul dia waktu itu almarhum Pak Haji Surau Sama Bino Budi Hadi muncul waktu itu. Sebab kita kata-kata tadi adalah kita dah apa, jangan memang kadang-kadang Allah Ta'ala dia mungkin hari ini tak nampak pasal kita dibayangi oleh dunia dia. Uni Haji kita katakan tak ada dalam cara juta dia kalau kita orang yang berbuat makan demikian dan benda tu bukan boleh berlakon tau. Benda tu tak boleh berlakon. Benda tu orang kita gifted yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu cara langsung kepada kita. Sebab itu saya sebut sebagai apa yang kita katakan menunjukkan tentang betapa perlunya dalam kita ni meraihkan semuanya. Kita ni ada peranan masing-masing, ada peranan masing-masing. Sebab tu jangan kita dulu jatuh di kalangan kita. Saya cukup tak suka orang wujudkan satu macam apa dekat ngomong ini ulama, ini profesional, bukan ulama kan. Yang paling kita sedihkan ni kadang-kadang dibahagikan antara ulama dengan profesional. Yang aktivis yang boleh tahu. Dan kan paling ramai dalam panik. Dan kan paling ramai dalam aktivis. Tiba-tiba yang kita ada bisingnya ialah ulama profesional, aktivis. Letak di mana? Letak di mana? Yang kita ni bukan ulama budak, profesional budak. Yang paling ramai aktivis. Letak di mana? Tiba-tiba kita pula duk bahagikan. Kita kadang-kadang duk ikut arus sebenarnya. Itu sebenarnya ciptaan musuh dulu. Yang dibuat oleh khabar perdana, oleh utusan, oleh berita-berita TV tadi. Tiba-tiba kita pula terheret benda bawah tu. Tak betul. Kan? Aktivis di mana? Jadi kita ni kadang-kadang duduk menari ikut rentak orang. Jadi sepatutnya tak boleh, kita kena, sepatutnya kepelbagaian kita ni kita anggap satu sumber yang cukup berharga yang orang lain tidak ada. Orang tidak ada. Jamaah lain kita tengok kadang-kadang setara ya. Maknanya ahli-ahli dia tu di kalangan orang yang standard ya. Datang usrah pun kita tengok buka iPad, bawa iPad seorang satu, Mercedes 320, BMW 7 Series. Merlip-merlap datang usrah elok, baju bersaiz elok ya kan. Kita tengok smart datang kan, dengan pen sampai 2-3 apa semua. Kita mari kuliah-kuliah kita tengok bagai-bagai ragam. Sebab tu dia tak boleh pergi untuk okeylah boleh bincang tu, tapi untuk nak mobilize masyarakat, untuk nak buat kerja amal sebagai fail. Tapi lepas ni dia mempunyai kehebatan yang tak ada pada orang lain. Tapi jangan kehebatan yang ada pada kita ni kita rosakkan. Jangan kita rosakkan. Jangan kita pula merosakkan
Orang kata apa? Kehebatan yang ada kepada kita ni yang kita musnahkan dengan kita labelkan orang ni, ini ulama, ini profesional. Tak apalah, tapi jangan kita duduk labelkan begitu. Kadang-kadang yang paling sedih kali orang tak meletakkan mana aktivis. Padahal majoriti 70% penggerak PAS aktivis. Sebenarnya tidak berlaku pertemuan, tidak masalah. Kalau betul-betul ada sikap yang orang panggil apa? Sikap lapang dada, terbuka, tak kecil memperkecil sama sendiri. Ni dah semacam ya. Semacam. Yang jadi begitu. Aku kata kat hang, hang kata kat aku. Itu jadi rosak. Itu rosak. Yang ni pelekeh kawan ni. Hak tu pula pelekeh kawan tu. Yang ni pula ada pengikut sendiri, yang ni ada pengikut sendiri. Jadi akhirnya rosak parti. Sepatutnya kita gunakan ini sebagai satu kelebihan, bukan satu untuk kita nak anggap ini satu kelemahan, keburukan. Kita anggap kelebihan. Yang orang lain tidak ada, kita kena kapitaliskan, kita kena gunakan daripada banyak sumber yang ada kepada kita ni untuk kebaikan perjuangan kita. Jangan ada orang ni tuding kawan ni, tuding kawan tu tak betul. Kadang-kadang sampai merosakkan imej PAS. Jadi akhirnya orang takut nak masuk PAS. Jadi ulama takut masuk PAS, jadi profesional pun takut masuk PAS. Pasal apa? Takut orang lain. Dia aktivis pula, kami ni orang tak pandang kami. Lampas ni ada ulama dengan profesional saja. Tak betul, akhirnya rosak kita. Rosak kita. Sebab tu kita tak boleh. Sebab tu kita kena anggap apa yang ada kepada kita ni satu kelebihan, bukan satu kemusnahan. Satu kelebihan yang kita kena gunakan, manfaatkan yang terbaik pada kita. Dia kadang-kadang tu saya tadi berlaku pertelagahan, punca dia kadang tersebabnya ialah kerana sombong, takbur. Takbur. Yang ni sombong dengan dia punya ilmu dia, yang ni pula sombong dengan kehebatan dia. Dia akhir renggang ukhuwah kita. Patutnya kita kena meraih, kita kena bangga. Kita kena bangga pasal dalam kita ni ramai orang-orang yang bukan pendidikan agama yang kita kata qualified profesional ni bersama kita. Mereka ni patut kita kena bangga pasal kita boleh tunjuk orang-orang yang atas pagar ni bentuk persepsi umum. Persepsi umum. Orang minat masuk PAS, dia tengok banyak orang-orang cerdik pandai ni duduk lampah pakar sini, pakar sana, orang PAS. Jadi secara tak langsung kita bentuk persepsi baik umum dalam masyarakat. Dan kita juga kena bangga. Dia tengok lampas, ulama-ulama hebat semua masuk lampas, selebriti semua di lampas belakang. Mana? Hak UMNO, hak bodoh-bodoh ustaz dia. Padahal jadi kita boleh kempen begitu. Dan kalau kita duduk kecil sama sendiri, yang rugi PAS. Akhirnya orang kata tak nak PAS je. Nanti orang label saya macam ni. Dia tak ada. Itu sebab tu silap. Sepatutnya kita kena meraihkan semua di kalangan kita yang ada. Kita anggap orang masuk PAS ni dia matlamat, dia baik, dan dia nak menyumbangkan sesuatu untuk Islam. Bukan kita nak meletakkan begitu. Yang penting saya kata tadi, buangkan sifat takbur, sifat sombong. Buangkan sifat sombong, aku ni hebat dengan ilmu. Buangkan sifat sombong, aku ni hebat dari segi soft skill ku, manajemen aku. Ini kadang-kadang pelekeh buat apa? Itu punca dia. Apa guna kita lekeh? Dia sahabat kita. Sahabat kita. Itu perlu ada begitu. Ya.